Pada 10 tahun yang lepas, berlaku kes bunuh diri pelajar perempuan tingkatan 3 tahu. Pelajar tersebut stres dan lagi pun pelajar tersebut dia mengandung tahu. Dan ditujulah daripada tingkat 4 tu, bawah tempat apa-apa perempuan itu terus meninggal. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi cerita-cerita seram malam, cerita hantu, misteri dan pelbagai. Terima kasih yang mana sudah pun klik video ni. Pada kali ni sahabat, berkait tentang asrama. Bila kita sebut tentang asrama ni, kita dah tahu sendirilah kisah seram yang berlaku dekat asrama ni banyak. Tidak semua sebenarnya asrama di Malaysia ni ada kisah-kisah seram. Boleh dikatakan dalam 80%. Tapi banyak juga tahu yang pernah duduk asrama ni, dia tidak tahu pengalaman-pengalaman. Mesti ada kisah seram yang korang mana duduk asrama dulu ada pernah dengar terjadi pasal histeria, kena rasuk, penampakan dan juga kena ganggu. Tapi yang paling takut sekali di mana kalau kita bangun pukul 2-3 pagi nak pergi ke tandas. Itulah yang paling kita takut sekali tahu. Pada kali ini dikongsikan oleh Cikgu Su. Yang mana Cikgu Su ni dia kata dia ni merupakan seorang warden yang baru saja berpindah ke salah sebuah sekolah yang ada asrama. Dia dijadikan warden dekat situ tahu. Dan seperti biasalah di hari yang pertama dia sampai dekat asrama tu, maka dia ni akan pergilah tahu. Cek panggil apa, bersua muka, berkenalan dengan pelajar-pelajar, dengan makcik-makcik kating, dengan security, semualah. Bersua muka dan bersembang ya. Ditemani oleh salah seorang cikgu yang ada dekat sekolah tu. Nama dia ni Cikgu Faruk tahu. Cikgu Faruk ni sahabat dah lama tahu berkhidmat dekat sekolah tu. Dan sebelok-belok pasal asrama tu boleh kita rasa dia tahu. Maka Cikgu Faruk ni lah akan cerita belakang. Okey, ni blok wanita dan ni blok lelaki. Okey, ni tempat kantin, dia akan cerita semualah. Berkait tentang apa yang ada dekat asrama tu tahu. Dan di sinilah Cikgu Su ni dia perasan satu benda tahu. Dia paling ke arah bangunan perempuan. Bangunan perempuan ni dan bangunan lelaki dan juga bangunan perempuan ni dia ada 4 tingkat tahu. 4 tingkat blok lelaki, 4 tingkat blok perempuan. Dia ada betul lah. Tapi dia satu blok sajalah. Cuma dia 4 tingkat tahu. Apa yang perasan Cikgu Su perasan masa ni adalah di blok perempuan di tingkat atas sekali ini semua dom tutup, terkunci tahu. Dan juga dia punya pagar dekat tangga tu dikunci dengan mangga. Lepas tu dia lilik pula tahu dengan rantai yang besar, kiri dan kanan. Maka Cikgu Su ni pun tanyalah Cikgu Faruk, "Cikgu, kenapa dia punya tingkat ataupun aras atas sekali tu dikunci? Apa sebab sebenarnya?" Maka Cikgu Faruk ni pun bagi tahulah, "Oh, tu kunci sebab kita tidak ada pelajar yang banyak. Maksudnya kita tidak ada pelajar perempuan yang nak masuk dekat asrama tu banyak. So daripada terbiar macam tu, kita kuncilah." Maka Cikgu Su ni bila dengar macam tu ya, boleh masuk di akal lah tahu rakan sahabat. Tapi sebelum tu lah Ilu pun nak bagi tahu. Masa-masa dia pernah dia bersembang dengan Cikgu Faruk tu, Cikgu Faruk ni dia ada bagi tahu satu benda dekat Cikgu Su ni. Dia kata macam mana? "Cikgu Su, lepas daripada ni kalau budak-budak panggil Cikgu Su tentang berlakunya histeria, Cikgu Su pergilah sebab dia tu merupakan taktik pelajar-pelajar dekat situ. Sebab setiap kali tahu sahabat nak masuk exam, tak kira lah PMR ke ataupun SPN, budak-budak asrama ni dia akan buat satu taktik, satu helah yang mana dia sendiri yang berpakat buat histeria. Sebab apa? Bila dia buat je macam tu, automatik asrama ni akan tutup, kesemua mereka ni akan boleh balik duduk dekat rumah tahu, study dekat rumah. Tu dia punya taktik dia. Daripada turun-temurun, daripada set-set dulu pun, senior-senior dulu memang akan buat macam tu, katanya Cikgu Faruk ni kepada Cikgu Su. Cikgu Su pun layan je lah. Seminggu 2 minggu dia bertugas. Katanya Cikgu Su ni alhamdulillah tak ada jadi apa-apa lagi ketika itu tahu. Tapi bila masuk saja bulan yang ketiga, di mana satu hari Cikgu Su ni duduk di dalam rumah warden ni sambil tengok TV tahu. Relax tengok TV, tiba-tiba marilah salah seorang pelajar perempuan minta tolong. Dia kata, "Cikgu, ada budak perempuan yang kena histeria dekat tingkat 2." Cikgu Su ni pun pergilah bergegah naik ke tingkat 2 tahu. Bila pergi naik ke tingkat 2, dia nampak perempuan yang kena histeria tu dalam keadaan pesang dah, duduk di atas katil. Maka Cikgu Su ni pun duduklah sahabat, tunggu lap-lap muka macam basuh-basuh kain pun semua kan, lap dekat muka. Maka perempuan ni pun bangun dan sedar. Bila bangun ni, maka Cikgu Su ni pun tanyalah, "Apa sebenarnya? Kenapa awak sampai jadi histeria ni?"
Maka perempuan itu bagi tahu. Dia kata semasa dia nak pergi ke tandas, dia jumpa dengan salah seorang perempuan, iaitu member dia juga, nama dia Ika tahu. Budak dong sebelah nama Ika duduk dekat sebelum nak masuk tandas. Lalu yang kena histeria ni pun dia tegur lah, kata, Ika, awak bapa kat sini kenapa tak tidur lagi? Dia tanya macam tu. Jadi perempuan ni yang nama Ika ni pun senyap tahu, tak bercakap apa-apa, duduk senyap je macam tu. Jadi yang kena histeria tu pun masuklah ke tandas nak buat air kencing tahu. Masuk, bila dia buka je pintu, dia nampak Ika yang ada di dalam tandas tu duduk berdiri sambil tenung tajam dia. Boleh pula yang kena histeria ni, dia tanya, Ika, kenapa awak pandang saya macam tu? Dia tak terfikir dah macam mana ikan ni boleh masuk ke dalam tandas. Tak terfikir dia boleh tanya macam tu. Dan ikan ni pun dalam keadaan melompat tahu, pergi terekam si yang kena histeria tu. Menyebabkan itulah dia menjerit ketakutan dan terkena histeria dalam kita rasa beberapa minit saja. Selepas daripada tu, member tu pun okey balik. Itu yang diceritakan kepada Cikgu Su ni. Maka Cikgu Su ni fikir kan ni sebab yang Cikgu Farouk bagi tahu ni, tipu helah budak-budak ni. Masa tu rakan sahabat, katakan budak-budak SPM nak menghadapi, dikatakan minggu yang terakhir jugalah, minggu yang terakhir nak menghadapi SPM. Kan ni punya taktik dia ni nak balik ke rumah masing-masing. Cikgu ni pun buat tak tahu saja, turun balik ke masuk dalam bilik dia. Sebab dia fikir apa yang Cikgu Farouk bagi tahu, ni punya taktik dia lah, taktik budak-budak dia ni tahu. Termasuklah di hari yang lain, 2-3 hari berselang macam tu lah, selepas daripada kena histeria tu. Lepas daripada sini, maka Cikgu Su ni pun pergilah ronda. Dia punya dalam pukul 1, pukul 2 ni dia akan ronda dululah. Dia akan ronda masuk ke blok apa semua pusing. Dan bila dia belum masuk ke dalam dia punya rumah wadan tu, maka Cikgu Su ni dia perasan satu benda tahu. Di tingkat atas sekali yang mana terkunci tu rakan sahabat, dia nampak satu sosok perempuan yang rambut dia kita panggil apa? Mengerbang. Pakaian dia tak nampak, mungkin pakaian berwarna hitam, mengerbang, tapi katanya dia punya pandangan dia tu ke arah Cikgu Su. Memang tenung tajam gila-gila. Tunggu tengok tenung. Masa ni lah cikgu ni dia meremang. Dia fikirlah tingkat atas ni orang dah kunci. Orang dah dia punya kunci. Macam mana kalau ada perempuan yang duduk dekat atas tu? Melainkan yang dia nampak itu adalah makhluk lain masuk ke dalam rumah warden tu, duduk dalam tu dalam keadaan ketakutan. Keluarlah baca apa surah apa baca. Masa keesokan tu dia pergi balik jumpa dengan Cikgu Farouk. Dia ceritalah apa yang berlaku, apa yang dia nampak ni kepada Cikgu Farouk. Dia tanya jugalah Cikgu Farouk ni, sebenarnya di tingkat 4 tu, apa yang menyebabkan itu dikunci sebenarnya? Tak logik lah dia bagi tahu sebab tidak ada pelajar tahu. Sebab setiap dom tu kita boleh kata dalam dia pun satu dom tu dalam 5 orang, 7 orang, begitu padat tahu. Kalau padat, kenapa dia tak buka saja dom atas, blok atas ataupun aras atas tu, letak saja pelajar dekat atas tu. Bila soalan ni ditanya bertalu-talu, maka Cikgu Farouk nak ataupun tidak, dia terpaksa jawab lah sahabat. Maka dia pun ceritalah sebenarnya kenapa tingkat atas tu dikunci. Dia bagi tahu pada 10 tahun yang lepas berlaku kes bunuh diri pelajar perempuan tingkat 3. Pelajar tersebut stres dan lagi pun pelajar tersebut dia mengandung tahu. Dan ditujulah daripada tingkat 4 tu bawah, tak sempat apa-apa, perempuan itu terus meninggal. Katanya selepas saja perempuan itu meninggal dunia, banyak berlaku kisah-kisah. Sebelum ini memang berlaku dah pasal-pasal histeria ni dekat asrama tu. Tapi selepas saja pelajar tu meninggal dunia, pelajar ni yang lain dia bagi tahu banyak kali tahu dia menampak kelibat perempuan yang duduk bertenggek ataupun duduk berdiri dekat atas tu. Ada satu hari tu juga pernah juga pelajar-pelajar lain dia dengar macam ada seperti perempuan yang menangis tahu. Menangis sayu macam tu lah. Kalau yang duduk di arah 3 kan dia akan dengar dekat atas. Pernah juga dia dengar seperti ada orang yang berjalan, tak pakai selipar pun, jalan ketak. Mesti dia akan dengar. Selepas daripada situlah Cikgu Farouk ni bagi tahu sebab itulah tingkat atas tu dikunci. Maka Cikgu Su ni bertanya lah, tak pernah ikhtiar ke ada panggil ke ustaz-ustaz mana ataupun tak puas sembahyang hajat ke baca air. Katanya Cikgu Farouk semua tu dah buat, dah panggil ustaz pagar, dah sembahyang hajat, dah buat baca doa, baca yasin, semua dah buat, tapi gangguan tu masih ada lagi tahu.
ataupun tidak, itulah cara dia. Kena tutup saja pintu di tingkat atas dan tutup semua pagar pun kena kunci juga. Bila dengar saja penjelasan ataupun cerita daripada Cikgu Farouk ni, maka dia pun okeylah, tak apa, dia dah dapat dia punya cerita yang sebenar tahu. Pada malam tu berselang 2 hari juga, dia ni duduk dah merenung. Sebelum tidur di atas katil ni, Cikgu Su ni duduk terfikir tahu. Dah masa tu dah macam-macam dah mari terfikir. Pasal perempuan yang histeria, pasal perempuan yang bunuh diri, pasal perempuan yang dia napok, dan macam-macam mari terfikir. Sebelum dia nak tidur, pukul 1.30 dia nak tidur, tiba-tiba tingkap cermin ekor ni diketuk sekali lagi. Ketukan itu semakin lama semakin kuat. Nak ataupun tidak, Cikgu Su ni fikirlah, oh ni mungkin sebab terjadi pula histeria ni, ada pelajar-pelajar yang nak minta tolong dia ke. Dia pun bangunlah, pergi buka cermin ekor dia. Sap dia buka, benda tu terbalik tahu. Kepala dekat bawah dan rambut dia ni menjuntai jatuh ke bawah dan kaki dia dekat atas. Macam mana duduk dia macam terbangnya di awal-awal ni. Cikgu Su bagi tahu dia punya kepala dia ni macam berlubang, and then mata dia warna merah. Makhluk apa yang dia nampak dia sendiri pun tak tahu. Dia buka betul-betul depan dia, dia pun tutup balik, duduk di atas katil kan, sebab takut punya pasal menggeletar, meremang gila-gila nak masa tu, katanya Cikgu Su. Baca je doa apa yang keluar daripada mulut dia, duduk sambil tak boleh nak tidur tahu. Bayangkan daripada pukul 1 sampailah pukul 6 pagi tak boleh nak tidur tahu. Maka pagi tu jugalah dia pergi jumpa dengan pengetua, ceritakan semua apa yang berlaku dekat asrama ni. Cerita semua, dan last kali Cikgu Su ni pun mengambil keputusan untuk minta berpindah ke sekolah lain. Okeylah, dia ni tak tahan tahu dengan gangguan dan macam-macam yang berlaku dekat asrama itu. Maka selepas daripada minta ke sekolah lain, maka pengetua tu pun setujulah untuk pindahkan dia ni pergi ke sekolah lain kan. Sebab mungkin sebab itu jugalah dia rasa macam bila masuk saja sekolah lain, dia rasa masih lagi trauma tahu. Dan dikatakan bahawa Cikgu Su ni dah tak jadi warden dekat mana-mana asrama, dia cuma fokuskan untuk nak menjadi cikgu saja kan. Sebab